Pernahkah anda dengar kisah Intercafe Murders? Kisah ini adalah berdasarkan satu kisah benar yang telah berlaku lebih kurang 100 tahun yang dahulu di negara Jerman. Pada masa itu, kawasan ini mempunyai beberapa rumah sahaja dan kesemua penduduk kenal jiran tetangga mereka. Pada 4 April 1922, postman di kawasan itu menghantar surat seperti biasa. Apabila dia menghantar surat ke rumah Intercafe, dia nampak peti surat penuh dengan surat-surat yang lama. Maka dia pun pergi ke rumah jiran Intercafe dan tanya tentang keluarga itu. Pada setiap hari, ada seorang budak perempuan yang berumur 7 tahun dari rumah Intercafe yang akan pergi ke sekolah. Tetapi pada hari tersebut, tiada seorang pun nampak budak perempuan itu. Manakala jiran-jiran Intercafe pula tidak nampak seorang ahli keluarga Intercafe sejak 31 Mac. Untuk mengetahui keadaan keluarga, jiran-jiran Intercafe pun pergi ke rumah itu. Apa yang mereka nampak di dalam rumah itu adalah 6 mayat dan kepala ke-6 mayat itu dihancur dengan teruk. Dalam penyiasatan polis, mereka mendapat banyak bukti, tetapi kes ini tidak dapat diselesaikan dan masih menjadi satu misteri. Tiada seorang pun tahu apa yang telah berlaku pada malam itu. Intercafe adalah sebuah farmhouse. Terdapat 5 orang ahli keluarga yang tinggal di rumah itu. Andrea Gruber berumur 63 tahun adalah seorang peladang dan isterinya Gazilia Gabriel dan anak perempuan mereka iaitu Victoria Gabriel. Victoria Gabriel adalah seorang janda dengan 2 orang anak iaitu Gazilia 7 tahun dan Joseph 2 tahun. Suami dia dikatakan terbunuh dalam Peperangan Dunia Pertama. Kisah pembunuhan Intercafe dianggap sebagai satu pembunuhan yang ngeri dalam sejarah Jerman. Pembunuhan ini telah berlaku pada malam 31 Mac, tetapi ke-6 mayat hanya dijumpai pada 4 April, iaitu selepas 4 hari. Pada permulaan penyiasatan polis, mereka mendapati beberapa kejadian misteri telah berlaku di rumah itu sebelum pembunuhan. Jiran-jiran Intercafe menyatakan bahawa keluarga Intercafe tidak suka bergaul dengan orang lain. Lebih kurang 6 bulan sebelum pembunuhan ngeri itu, Andrea Gruber telah membagi tahu kawannya tentang kejadian-kejadian misteri yang berlaku di dalam rumahnya. Dia bagi tahu bahawa dia mendengar bunyi pelik di bahagian lonteng seperti bunyi tapak kaki. Dia juga telah jumpa senaskah surat khabar yang sangat pelik di mana bukan ahli keluarganya yang beli. Surat khabar tersebut tidak berkaitan dengan kawasan kediamannya. Kunci rumah juga tiba-tiba hilang. Barang-barang dalam kotak peralatan juga disusun semula. Bukan sekadar itu sahaja. Lebih kurang seminggu sebelum pembunuhan itu, dia juga nampak tapak kaki yang menuju ke rumahnya dari kawasan hutan. Tetapi tiada tapak kaki yang return atau patah balik dari rumahnya ke hutan. Orang ke-6 yang dibunuh adalah pembantu rumah Intercafe yang baru masuk kerja pada 31 Mac, iaitu pada hari pertama dia masuk kerja. Bekas pembantu rumah Intercafe membagi tahu pihak polis bahawa dia telah berhenti kerja dari rumah itu kerana dia mula berasa benda-benda pelik berlaku di rumah itu. Dia kerap mendengar bunyi pelik dari bahagian lonteng rumah. Dia juga mempunyai perasaan aneh di mana dia berasa dirinya sentiasa diawasi oleh seseorang. Disebabkan oleh benda-benda pelik, dia pun berhenti kerja dari rumah itu. Pihak polis pelik bagaimana tiada seorang pun sedah kehilangan seluruh keluarga Intercafe selama 4 hari. Menurut penduduk kampung, mereka nampak asap keluar dari cerobong asap selama 4 hari, di mana mereka pun ingat keluarga itu masih berada di dalam rumah. Mereka juga mendapati ada yang memberi makanan kepada lembu ternakan. Dalam siasatan polis, mereka mendapati roti di dapur rumah itu telah dimakan oleh seseorang dan terdapat bukti menunjukkan ada orang memotong daging, masak dan makan. Bukti-bukti ini menunjukkan bahawa selepas membunuh kesemua ahli keluarga Intercafe, pembunuh itu masak dan makan selama 3 hari di rumah Intercafe. Menurut laporan bedak siasat, kesemua mangsa dipukul di kepala dan dibunuh dengan kejam. Tengkorak kesemua mangsa pecah. Mangsa terakhir yang meninggal dunia adalah Victoria. Pembunuh itu pukul kepala Victoria dan masukkan sejenis alat ke dalam kepalanya sedalam 4 cm.
Pihak polis percaya bahawa pembunuhan ini melibatkan lebih dari seorang pembunuh dari segi cara pembunuhan. Jika pembunuhan ini hanya dilakukan oleh seorang sahaja, dia bukanlah seorang manusia biasa. Benda yang paling mengerikan adalah anak perempuan Victoria, iaitu Kazilah telah nampak sesuatu dan dalam ketakutan dia tarik dan cabut rambutnya sendiri dari kulit kepala dan meninggal dunia. Walaupun kesemua kejadian ini berlaku pada malam itu, anehnya tiada seorang jiran pun dengar sebarang bunyi jeritan. Kemudian pihak polis telah jumpa alat yang digunakan oleh pembunuh, iaitu matok. Matok adalah sejenis alat yang digunakan dalam pertanian. Pembunuh itu tidak mengambil apa-apa barang berharga ataupun duit. Ini menunjukkan motif pembunuhan bukanlah untuk harta benda. Dalam kes ini terdapat beberapa suspek. Suspek pertama adalah suami Victoria. Tetapi suami Victoria dikatakan telah terbunuh dalam peperangan dunia pertama. Disebabkan mayatnya tidak dijumpai, maka spekulasi mengatakan bahawa dia masih hidup dan dialah pembunuh keluarga Intercafe. Disebabkan hubungan sulit Victoria dengan orang lain menjadi punca kenapa suami Victoria membunuh kesemua ahli keluarga itu. Ini adalah teori pertama. Teori kedua adalah Victoria dikatakan menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki yang bernama Lawrence. Ayah Victoria telah tolak hubungan tersebut dan ini telah menyebabkan Lawrence marah dan membunuh keluarga Victoria. Ada juga teori-teori lain menyatakan bahawa ahli keluarga Intercafe membunuh sesama sendiri. Walaupun terdapat banyak teori sehingga hari ini, tiada seorang pun boleh membuktikan kejadian sebenar yang berlaku pada malam itu. Pada tahun 1923, rumah Intercafe telah dibakar dan dijadikan sebagai kawasan pertanian. Pada tahun 1999, seorang warga emas telah maklumkan kepada pihak polis bahawa beliau tahu beberapa maklumat tentang pembunuhan keluarga Intercafe. Atas maklumat yang diperolehi, pihak polis dikatakan percaya menyelesaikan kes pembunuhan Intercafe. Mereka tidak mendedahkan maklumat tentang pembunuh kerana pada masa itu, pembunuh tersebut telah pun meninggal dunia.